Yang berhormat Sri Gading sebagai Wakil Ketua Parti 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih pada Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya, atas peluang yang diberikan kepada Sri Gading untuk turut serta dalam perbahasan Belanjawan 2025, Sri Gading ingin memulakan dengan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan atas usaha gigih dalam rangka Belanjawan 2025 yang sangat menyeluruh, mencakupi segenap keperluan masyarakat Malaysia pada hari ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, anggaran perbelanjaan 2025 sebanyak 423 bilion bertambah 27.2 bilion berbanding perbelanjaan pada tahun 2024. Agihan peruntukan perbelanjaan persekutuan pada tahun 2025 ini yang terbesar adalah perbelanjaan bekalan sebanyak 232.95 bilion, manakala pembangunan 88 bilion dan tanggungan 102.05 bilion. Di kesempatan ini juga Sri Gading ingin mengucapkan ucapan tahniah kepada Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Subianto, atas pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 baru-baru ini. Datuk Yang di-Pertua, izinkan Sri Gading membuka perbahasan dengan ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha bi'ima ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini adalah peringatan bahawa belanjawan ini bukan sekadar angka dan peruntukan yang dibentangkan, tetapi merupakan satu tanggungjawab besar untuk memastikan janji yang dibawa kerajaan pada hari ini diterjemahkan menjadi tindakan dan impak yang nyata kepada rakyat. Dalam masa yang sama, kita juga perlu terus berinovasi untuk memperkukuh kedudukan negara sebagai pemain utama dalam rantau ASEAN serta di peringkat global. Justru itu, terdapat beberapa perkara penting yang Sri Gading ingin bangkitkan dalam perbahasan Belanjawan 2025 yang bertemakan membugar ekonomi menjana perubahan, mensejahterakan rakyat. Antaranya isu seperti pendidikan, perpaduan nasional, kemiskinan bandar dan juga peluang pekerjaan untuk anak-anak muda. Datuk Yang di-Pertua, pertama adalah berkenaan gaji minimum. Sri Gading menyokong penuh usaha kerajaan dalam meningkatkan paras gaji minimum kepada 1,700 daripada 1,500. Walaupun jika dibandingkan dengan saranan daripada Bank Negara dan UNICEF, angka 1,700 masih belum memadai dengan saranan mereka yang ada pada ketika ini. Namun peningkatan ini adalah perlu dalam meningkat nilai dan taraf hidup pekerja, terutamanya mereka yang menerima gaji paras minimum. Dianggarkan seramai 16.5 juta daripada 32 juta penduduk Malaysia adalah tenaga pekerja yang membantu dan memacu pembangunan negara. Sejumlah 1.5 juta adalah kaki tangan kerajaan, manakala 15 juta adalah pekerja swasta. Dari keseluruhan 16.5 juta ini, 72% adalah tenaga pekerja tanpa kemahiran. Golongan inilah yang memperoleh pendapatan paling rendah atau dipanggil golongan B40. Cadangan kenaikan paras gaji minimum ini sangat bermakna kepada mereka. Namun begitu, kerisauan yang dinyatakan oleh beberapa pihak, sebagai contohnya kenaikan harga barang akan berlaku. Para majikan akan tertekan dengan dalam memenuhi kadar gaji minimum yang baru ini dan beberapa lagi isu yang dimainkan oleh pihak di luar sana. Selepas saja Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan membentangkan belanjawan pada Jumaat lalu, harus diambil perhatian oleh pihak kerajaan dan kementerian yang berkaitan.
Kerajaan harus mengkaji bagaimana pelaksanaan kadar gaji minimum ini tidak akan memberi impak yang mendadak terhadap kos pengurusan, terutamanya SME yang baru atau yang kurang produktivitinya. Di samping itu, Kementerian Ekonomi harus meluaskan lagi dasar gaji progresif untuk membantu majikan di luar sana dalam meningkatkan kadar gaji pekerja seiring dengan kadar yang ditetapkan oleh kerajaan. Seri Gading juga mengalalukan garis panduan kadar gaji yang bakal dikeluarkan oleh pihak Kesuma. Hal ini adalah satu usaha yang baik dalam membantu para lepasan siswazah dalam mendapatkan kerja dan ganjaran yang bermaruah setimpal dengan penat lelah mereka. Datuk Yang di-Pertua, perkara kedua adalah TVET. Jika dilihat pada ucapan Belanjawan 2025 yang amat berhormat, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan seringkali beliau menekankan berkaitan TVET dan juga industri kecerdasan buatan yang sememangnya merupakan sebuah industri ataupun sektor yang mendapat tempat dan fokus utama oleh negara-negara yang berkembang maju. Peningkatan peruntukan sebanyak 0.7 bilion bertujuan memperkasakan TVET ini perlu diberikan perhatian yang penuh oleh semua pihak dan pemegang taruh, sama ada di pihak kementerian, agensi kerajaan, industri dan juga institusi pendidikan. Bahkan usaha ini harus didatangkan juga dengan promosi yang meluas, terutama dalam kalangan masyarakat supaya mereka menggalakkan anak-anak mereka untuk terlibat dalam industri TVET. Namun begitu, kerajaan harus memikirkan satu langkah dalam memantau demand and supply dalam industri ini supaya tidak berlakunya isu lambakan graduan TVET pada masa hadapan. Seperti mana isu yang pernah membelenggu negara pada suatu masa, contoh lambakan jururawat akibat daripada polisi penekanan kepada sesuatu industri sahaja. Dalam masa yang sama, program TVET sememangnya perlu dikaji semula dengan lebih mendalam untuk memastikan ia benar-benar industri driven dan selari dengan keperluan masa depan. TVET bukan sahaja harus menawarkan kemahiran terkini tetapi juga perlu mengambil kira teknologi yang dijangka akan menjadi pemain utama dalam tempoh 10 tahun akan datang. Industri masa hadapan seperti kecerdasan buatan AI, automasi, tenaga hijau, robotik dan Internet of Things yang dijangka akan merubah lanskap pekerjaan secara drastik. Oleh itu, program TVET perlu diselaraskan bukan sahaja untuk memenuhi keperluan masa kini, tetapi juga menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dalam teknologi masa depan. Ini merupakan peluang kepada orang muda untuk terlibat secara langsung dalam industri terkini yang memberi upah yang lebih lumayan. Datuk Yang di-Pertua, perkara ketiga adalah upskilling dan reskilling. Selain itu, perlu juga menjadi fokus kerajaan untuk memperkenalkan program pembangunan kemahiran beserta pensijilan bagi golongan pekerja yang berpotensi berkembang ke industri baru. Seperti contoh anggota tentera yang tamat perkhidmatan pada usia awal 40-an. Mereka masih mempunyai potensi untuk bekerja terus dan meningkatkan taraf sosial ekonomi mereka. Ramai bekas angkatan tentera adalah dalam kategori B40 di mana mereka bergantung kepada subsidi daripada kerajaan. Adalah penting untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi mereka dengan menyediakan peluang pekerjaan dan peluang kerjaya kedua, second career. Mereka boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi apabila dapat kerja yang berpendapatan lebih selesa. Ini boleh dicapai dengan program membangunkan kemahiran dan pensijilan kepada mereka. Melalui program semacam ini membolehkan mereka mendapat kemahiran yang diiktiraf sebelum dan selepas bersara. Langkah ini tidak hanya boleh meningkatkan kebolehpasaran dalam sektor pekerjaan tetapi juga menyokong ekonomi negara dengan mengurangkan kadar pengangguran di kalangan veteran dan menyediakan mereka dengan peluang yang lebih baik untuk menyara keluarga. Seri Gading mencadangkan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNN menjadi peneraju dalam usaha penawaran pensijilan upskilling dan reskilling TVET ini. Bukan sahaja kepada veteran tentera tetapi juga kepada tenaga buruh unskilling ataupun yang tidak ada kemahiran yang berpotensi dan berminat memperbaiki taraf pensijilan mereka.
Kajian jangka panjang TVET perlu dibentuk berdasarkan ramalan dan trend teknologi global. Ini memerlukan kerjasama erat antara institusi pendidikan, kerajaan dan sektor swasta untuk merangka kurikulum yang responsif kepada perubahan teknologi yang pesat. Contohnya latihan dalam teknologi hijau dan pembuatan pintar. Integrasi industri di mana kerjasama dengan industri dalam proses pembangunan graduan TVET akan memastikan bahawa kemahiran yang ditawarkan adalah sesuai dengan permintaan semasa dan masa hadapan. Industri perlu memainkan peranan penting dalam menilai keperluan tenaga kerja dan memastikan program TVET mempersiapkan pelajar untuk cabaran sebenar yang akan datang, seperti dalam automasi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, TVET tidak boleh hanya tertumpu kepada kemahiran semasa, ia harus melangkau masa kini, menyediakan tenaga kerja yang boleh menyesuaikan diri dan bersedia untuk peluang dalam teknologi yang mungkin belum sepenuhnya diwujudkan. Ini akan memastikan kelangsungan ekonomi Malaysia dan daya saing global. Sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing serta membuka peluang kepada rakyat Malaysia khususnya orang muda untuk berperanan dalam industri masa depan. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang keempat ialah pemilikan rumah. Sedar Gading menyokong penuh pengumuman yang berhormat Menteri Keuangan semasa pembentangan belanjawan dengan memberikan pelepasan cukai individu sebanyak sehingga RM7,000 ke atas bayaran faedah pinjaman perumahan. Namun begitu, isu pemilikan rumah ini harus dilihat dengan lebih mendalam. Antaranya adalah lambakan rumah yang tidak terjual dan juga tidak berpenghuni. Isu seperti ini harus diperhalusi oleh kerajaan untuk menangani lambakan rumah yang tidak terjual ialah dengan memperkenalkan house vacancy tax atau cukai ke atas rumah-rumah yang tidak berpenghuni. Cukai ini akan dikenakan kepada pemaju hartanah dan spekulator yang memegang unit-unit rumah kosong untuk jangka masa yang lama tanpa cuba menjualnya kepada pembeli. Tujuan cukai ini adalah untuk mengurangkan spekulasi dalam pasaran perumahan di mana sesetengah pihak membeli rumah semata-mata untuk pelaburan dan menunggu harga melonjak sebelum menjualnya. Dengan adanya vacancy tax, pemilik rumah dan pemaju akan didorong untuk menurunkan harga unit-unit rumah mereka bagi mengelakkan cukai tersebut, sekaligus meningkatkan peluang pembeli rumah pertama untuk memiliki kediaman pada harga yang lebih berpatutan dan mampu milik. Ini juga akan membantu mengelakkan pembaziran sumber di mana rumah dibiarkan kosong tanpa sebarang manfaat kepada ekonomi dan masyarakat. Langkah ini sudah terbukti berkesan di negara-negara maju seperti Kanada dan Australia, di mana cukai di atas rumah kosong telah berjaya mengurangkan isu lambakan rumah tidak berpenghuni dan menstabilkan harga perumahan. Selain itu, Tuan Di-Pertua, kebanyakan rakyat yang tidak mampu membeli rumah, mereka ini akan memilih untuk menyewa kediaman. Namun begitu, Datuk Yang Di-Pertua, jika dilihat dalam isu sewaan kediaman ini pula, golongan ini akan terdedah dengan isu diskriminasi yang melibatkan kaum dan juga agama yang dimainkan oleh penyewa-penyewa yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, menurut kajian yang dilakukan di bawah kelolaan Persatuan Pendidikan Diversity AOD pada tahun lalu, 13% daripada 3,238 responden kajian State of Discrimination Survey Malaysia 2023 menyatakan bahawa mereka mendepani masalah diskriminasi apabila mencari sewaan kediaman. Isu diskriminasi ini berlaku dari seawal proses mencari rumah sewa sehinggalah dalam tempoh penyewaan itu sendiri. Dapatan daripada kajian berkenaan menyatakan bahawa isu ini bukan sahaja dihadapi oleh golongan minoriti, bahkan terjadi juga pada golongan majoriti sendiri. Sebagai contohnya, ada di antara mereka mendapati bahawa mereka ini ditawarkan harga yang berbeza dan lebih tinggi daripada penyewa yang lain, hanya disebabkan warna kulit mereka berbeza. Bahkan responden daripada kajian berkenaan juga menyatakan bahawa diskriminasi ini bukanlah isu picisan kerana perkara ini juga turut berlaku dalam platform-platform yang terkenal seperti Mudah.my dan juga iBilik. Sehubungan itu, Sedar Gading memohon kerajaan dan kementerian berkenaan seperti ada KPKT
atau yang berkaitan dengan hak kepenggunaan untuk meneliti perkara ini. Tuan Yang Dipertua, perkara kelima ialah isu keterjaminan makanan. Satu saja, saya nak tanya pengkalan cepa tak ada pun hari ini? Pasal dah cukup korum. Perkara kelima ialah isu keterjaminan makanan. Keperluan kepada daging lembu yang menjadi salah satu makanan kepada rakyat Malaysia sehingga melebihi 70% keperluan daging lembu diimport dari luar negara. Sri Gading ingin mendapat penjelasan dari menteri yang sangat komited berkenaan food security ini. Berapa banyak ladang ternakan lembu yang ada dalam negara? Berapa ramai peternak dari kalangan pengusaha yang berjaya memelihara melebihi 200 ekor? Dan apakah bantuan atau kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan supaya penternak yang telah membuktikan kejayaan serta kesungguhan mereka dalam industri ini terus berkembang kepada peternakan di ladang-ladang yang lebih luas? Adakah Jabatan Haiwan sedia membantu penternak-penternak ini untuk mendapatkan kemudahan dari kerajaan negeri yang mempunyai tanah yang luas supaya bukan sahaja Malaysia boleh mengeksport durian musangking tetapi juga dapat mengeluarkan hasil daging lembu tanpa perlu mengimport. Berkenaan dengan sawah padi, Sri Gading ingin mencadangkan kepada Kementerian Pertanian supaya dapat membangunkan semula jelapang padi di Endau Johor dengan kemudahan tali air dan perkara-perkara asas yang diperlukan oleh pesawah. Kawasan jelapang padi di Endau ini telah diteroka oleh pesawah yang didatangkan dari Kedah awal tahun 60-an. Tetapi sekarang ini seolah-olah terbiar disebabkan kemudahan asasnya yang kurang baik. Datuk Yang Dipertua, Sri Gading ingin menyentuh beberapa cadangan berkaitan isu lokal. Pertama, Yang Dipertua, Sri Gading ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas kelulusan pembinaan sekolah kebangsaan yang baru di Taman Putra Indah, Tongkang Pecah, di bawah Parlimen Sri Gading. Sekolah baru ini dapat mengurangkan kesesakan di SK Binjai yang menerima kemasukan murid dari Taman Putra Indah yang semakin membangun. Sri Gading juga ingin membawa perhatian kepada permasalahan di sekolah kebangsaan Seri Beroleh yang sering kali dilanda banjir apabila hujan lebat, khususnya kantin sekolah berkenaan yang telah dibina di kawasan yang rendah sejak sekolah ini dibuka pada awal tahun 60-an. Dengan peruntukan 1 bilion untuk memperbaiki kantin, maka Sri Gading sangat mengharapkan kantin SK Seri Beroleh dimasukkan dalam senarai naik taraf kantin supaya proses pembelajaran dapat dijalankan dengan sempurna serta mengelakkan risiko keselamatan kepada warga sekolah. Datuk Yang Dipertua, perkara kedua, baru-baru ini kita telah menyaksikan pembukaan lebuh raya WCE, West Coast Expressway, yang menyambungkan negeri-negeri utara Semenanjung ke Selangor. Tidak dapat dinafikan lebuh raya ini sedikit sebanyak mengurangkan kesesakan lalu lintas dan meningkatkan akses antara negeri-negeri. Di samping itu, limpahan ekonomi di sepanjang jajaran WCE ini juga merupakan satu kebaikan daripada projek ini. Malah disebutkan juga dalam pembentangan belanjawan Jumaat yang lalu oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan bahawa jajaran baru WCE dari Banting ke Gelang Patah akan diberikan keutamaan dalam perancangan. Jika lebuh raya WCE ini siap, ianya akan dapat mengurangkan kesesakan lebuh raya Utara Selatan dan dapat memendekkan masa jarak perjalanan dari Johor Bahru ke Batu Pahat, Muar dan ke Melaka. Oleh itu, Sri Gading mohon bahawa satu libat urus bagi perancangan jajaran baru ini dibuat oleh kementerian berkaitan dengan penduduk dan wakil masyarakat yang akan menerima impak daripada projek ini. Datuk Yang Dipertua, Sri Gading sekali lagi ingin membangkitkan isu berkaitan dengan pembangunan kemudahan sukan yang mudah diakses oleh rakyat harus menjadi salah satu fokus utama kerajaan. Kemudahan sukan seperti kompleks sukan rakyat bukan sahaja memberikan tempat untuk aktiviti riadah dan kesihatan tetapi juga membantu membina perpaduan masyarakat serta menggalakkan gaya hidup sihat terutamanya dalam kalangan golongan belia. Di Parlimen Sri Gading terdapat permohonan untuk membina sebuah kompleks sukan yang kini sedang dalam pertimbangan. Sebelum ini pihak Majlis Pemandaran Batu Pahat sudah mengenal pasti dan meluluskan tanah yang untuk permainan ini namun dana belum diluluskan. Oleh itu Sri Gading ingin mohon kepada pihak kerajaan akan mempercepatkan kelulusan permohonan tersebut. Kompleks sukan ini bukan saja akan memberikan manfaat besar kepada penduduk tempatan tetapi juga akan menjadi platform untuk pembangunan bakat sukan di peringkat akar umbi. Kemudahan sukan ini akan memastikan bahawa komuniti di kawasan luar bandar juga tidak ketinggalan dalam mendapatkan akses kepada infrastruktur yang berkualiti,
Pembinaan stadium ini akan membawa faedah sosial dan ekonomi positif kepada kawasan Seri Gading dengan meningkatkan potensi sukan tempatan dan menarik banyak aktiviti komuniti kejohanan peringkat negeri dan daerah. Mengakhiri ucapan Seri Gading, ingin menekankan satu isu penting yang berkaitan dengan masalah banjir di kawasan Parlimen Seri Gading, khususnya kawasan Taman Santalia, Tongkang Pecah, Taman Seri Wangsa Parit Besar Jalan Keluang dan jajaran Parit Purun melalui Kampung Maknor Batu Tujuh, Jalan Yumping, Parit Sulong. Masalah ini telah berlarutan dan memberi kesan kepada kehidupan penduduk setempat setiap kali musim hujan. Oleh itu, projek menaik taraf sistem peparitan di kawasan-kawasan ini perlu diberi perhatian serius oleh pihak berkuasa. Seri Gading mohon agar projek penaik tarafan sistem peparitan dan rancangan tambatan banjir dapat disegerakan untuk mengelakkan banjir yang kerap melanda dan menjejaskan harta benda serta keselamatan penduduk. Langkah proaktif yang akan membantu mengurangkan risiko banjir dan memastikan kesejahteraan rakyat di kawasan Parlimen Seri Gading. Datuk Yang di-Pertua, sebagai penutup dalam konteks belanjawan 2025, kita perlu Seri meneliti. Gading. Sebelum duduk, Seri Gading, boleh jawab tak boleh jawab? Pengkalan Cepa pergi ke mana? Boleh jawab ke tak boleh jawab? Mana Pengkalan Cepa? Kita masih di Parlimen. Mana Pengkalan Cepa? Tolong jawab. Tak nampak nampaknya, insya-Allah. Tak apa, kita teruskan. Saya akan jawapan sikit lagi ini. Sebagai penutup dalam konteks belanjawan, ini dah ulang baca dah. Belanjawan ini harus mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pendidikan serta menangani isu sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Kerajaan juga perlu mengutamakan keseimbangan ekonomi dengan melaksanakan dasar yang menyokong golongan berpendapatan rendah dan memastikan akses kepada perumahan yang mampu milik. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, belanjawan 2025 berpotensi untuk membawa Malaysia ke arah pertumbuhan yang lebih seimbang dan mampan. Saya ingin menyentuh berkaitan dengan RON 95 sedikit yang katanya jadi perbualan dalam internet berkaitan dengan kenyataan. Ada orang yang kata kenyataan dulu RM1.50, sekarang ini tak dapat bahkan naikkan. Bahkan dalam bajet yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan menyatakan bahawa Saudi hari ini pun harga minyaknya RM2.60 seliter bagi RON 95. Jadi bayangkan kita hanya RM2.05. Seri Gading mengharapkan agar setiap usul dan cadangan yang telah dibentangkan dalam perbahasan ini dapat dipertimbangkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Walaupun belanjawan ini dikritik dan dihentam oleh pihak pembangkang, ianya memang menjadi lumrah sebagian pembangkang. Hanya melihat titik-titik hitam sedangkan terlalu banyak perkara kebaikan yang telah dicadangkan oleh belanjawan 2025. Dengan itu, Seri Gading menyokong belanjawan 2025. Semoga belanjawan ini menjadi pemangkin kepada perubahan positif demi rakyat dan negara. Sekian, terima kasih Datuk Tuan Speaker Yang di-Pertua. Yang Berhormat Seri Gading, ada lagi yang terakhir. Saya dalam ucapan 4 kali yang akhir. Dah habis dah Datuk. Terima kasih Tuan Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Seri Gading. Saya dah expect yang nombor kelima pula yang akhir lagi. Okey, tak apa. Baik, berikutnya saya menjemput pembahasan